Allahu 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 Allah. Andai kata kita bekerja di sebuah tempat haram, rezekinya haram, sebab syarikat itu haram. Macam mana syarikat itu haram? Terlibat dengan benda-benda yang haram lah, dan sebagainya. Perbankan, riba dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Maka waktu itu tuan-tuan dan puan, kalau kita di Malaysia, kita sebenarnya sebagai Muslim tak ada alasan untuk terlibat dengan riba. Terus terang saya kata, kita di Malaysia tak ada alasan untuk terlibat dengan riba, melainkan kita tamak haloba dan merasakan diri kita lebih pandai daripada ulama yang dah belajar Islam tentang hukum-hukum tertentu, maka kita tak nak berhijrah. Andai kata kita telah bekerja di tempat yang ada, menguruskan riba, terlibat dengan riba, ataupun kita mengambil pinjaman riba, maka wajib untuk kita keluar daripada situ. Wajib. Sebab tuan-tuan dan puan, mengambil riba, terlibat dengan riba, itu adalah seolah-olah berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu dan berkata, di akhirat nanti, mereka yang terus-menerus melibatkan diri di dalam riba, walaupun mereka dah tahu ianya haram, maka di akhirat nanti, Ibnu Abbas dia tafsirkan, dia kata, Allah akan minta orang yang terlibat dengan riba itu, pergi pilihlah senjata apa yang kamu nak. Allah challenge, ambil senjata apa yang kamu nak, pergi ambil, dan kamu berperang dengan Allah. Rasa saya boleh menang tak? Nak menang macam mana? Tak boleh menang. Tak boleh menang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia wajib berpindah. Kita tak boleh kata, tapi bro, kadang-kadang bila saya kira dan sebagainya, saya rasa perbankan Islam ni lagi mahal. Isunya bukan mahal ataupun murah, tuan-tuan dan puan-puan. Isunya mana yang halal, mana yang haram. Bagi contoh lebih mudah untuk kita faham, saya bagi tahu lebih awal lah. Sebab apa yang saya sebut ni ada dalam rakaman Tazkirah malam Jumaat yang akan disiarkan pada 26 September nanti. Tapi hari ini saya bagi tahu lebih awal sikit lah. Saya bagi contoh. Kalau ada seekor ayam yang dijual pada harga RM6.5 sekilo, dengan satu lagi dijual pada RM7 sekilo, dari segi harganya, kita akan pilih yang mana? Yang RM6.5 murah kan? Tapi andai kata saya kata, iaitu yang RM6.5 itu tak halal, tapi yang RM7 itu halal sembelihannya. Tuan-tuan dan puan-puan pilih yang RM6.5 ke RM7? RM7. Kenapa pilih RM7, tak pilih RM6.5? RM6.5 lagi murah. Sebab halal. Bukan soal dia murah tak murah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak cari ialah keberkatan. Jadi waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita terlibat dengan benda-benda yang haram, wajib berhijrah. Saya bagi satu contoh. Ini kisah peribadi saya. Bukan nak tunjuk saya bagus. Waktu itu pun saya jahil sangat. Sekarang pun jahil lah. Taklah pandai mana. Waktu itu tahun 2006-2007. Saya baru memeluk Islam setahun setengah 2 tahun. Setahun setengah 2 tahun. Dan saya bekerja di sebuah syarikat yang terlibat dalam pengiklanan majalah Cina. Dan antara pelanggan-pelanggan saya adalah Jack Daniel, Carlsberg, Tiger, Heineken. Tak kenal nama lagi bagus. Tapi kalau kenal nama sebab iklan. Itu adalah syarikat arak yang besar. Itu adalah pelanggan saya. Saya Muslim, dia pelanggan saya. Mereka tak pernah suruh saya minum. Dan saya sebagai seorang Muslim, saya tahu saya tak boleh minum. Jadi saya tak minum. Tetapi iklan mereka tetap saya ambil. Tiba suatu hari, nampak tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah, dia hantar orang untuk jentik hati kita. Dan Allah hantar siapa tau? Allah tak hantar Muslim. Allah tak hantar Muslim untuk jentik hati saya. Allah hantar rakan sekerja saya, yang merupakan sahabat baik saya, yang dah berkawan 20 lebih tahun, sebab kami berkawan sejak sekolah rendah, dan kami kerja di satu syarikat. Satu hari, kawan saya ni, yang Cina, yang belum Muslim, sampai hari ini belum Muslim, dia datang, dia jentik saya. Bukan jentik literal, tapi dia tanya saya satu soalan. Dia kata, bro, lu kan Muslim,
Boleh ke you terlibat dengan iklan arak? Saya dengan confidentnya, confident bukan sebab tahu, confident dengan jahilnya. Confident kata, apa hal tak boleh pula? Aku tak minum. Dalam Islam kata tak boleh minum, bukan tak boleh jual iklan. Jawapan tu confident. Kalau orang tak tahu, memang betul lah jawapan tu. Tapi lepas dia jentik saya, hati saya rasa tak seronok. Dan hati saya ni ada mindset saya, ada pandangan yang tak elok pada kawan saya tu. Dia nak suruh aku berhenti lah tu, supaya dia boleh ambil customer aku. Begitu. Ya? Lalu, hati saya jadi tak syok. Apa saya buat? Saya pergi ke masjid. Waktu tu saya tak belajar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya solat, saya puasa, saya bayar zakat. Tapi nak pergi kelas, tak. Nak tahu apa itu riba tak tahu. Saya tak tahu, wallahi saya tak tahu. Saya tak tahu apa itu riba, sehingga kan bila waktu saya beli kereta pada tahun sebelum 2010, saya beli kereta pun saya buat pinjaman riba. Alhamdulillah kereta tu dah jual. Tak tahu, wallahi tak tahu. Moga Allah ampunkan saya atas ketidaktahuan saya itu, kejahilan saya itu. Jadi saya pergi ke masjid, solat asar. Lepas solat asar, doa ramai-ramai. Lepas tu saya tunggu, saya cuba beratur yang last, sebab saya nak bercakap dengan ustaz tu. Lepas tu saya bercakap dengan ustaz. Ustaz, Assalamualaikum ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya ni, waktu tu saya tak ada janggut kena faham Jadi mungkin ustaz tu fikir, Cina ni masuk buat apa? Ini Cina beriman insya-Allah. Jadi dia tanya, "Ni kenapa?" "Ustaz, saya ada satu soalan je ustaz." Dia kata, "Apa dia?" Saya kata, "Soalan saya ialah, ustaz, saya cerita keadaan macam tadilah, iaitu saya Muslim tapi saya terlibat dengan iklan, tapi iklan ni customernya adalah pelanggan-pelanggan arak. Boleh tak ustaz? Kan dalam Islam haram minum, tapi boleh kan?" Saya masih nak suruh ustaz tu cakap yes. Saya cakap, "Boleh kan ustaz? Saya tak minum, saya ambil iklan je." Lepas tu ustaz kata, "Kerja di syarikat pengiklanan halal." Dekatlah tu. Yang paling kita tak suka bila orang kata tapi. Lalu dia pun kata, "Tapi iklan arak betul, awak tak minum. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia ada sebut 10 golongan yang dilaknat kerana arak. Dia sebut 10 golongan tu. Mungkin awak tak minum, tetapi awak mungkin tergolong dalam golongan yang bawa apa? Bukan bawa secara literal, membawa mesej ini. Lalu mesej arak ini dinampak oleh non-Muslim ataupun yang Muslim, mereka minum, awak juga berdosa." Saya cakap, "Ini macam mengkira lah ustaz?" Dia kata, "Ya." Tapi tak apa Firdaus, awak boleh cari kerja dulu sebelum berhenti. Tak payah nak berhenti terus. Islam membenarkan begitu, tapi kena cari. Tak apalah, saya kata, "Okey, baik ustaz." Saya tak puas hati. Saya pula hari seterusnya saya pergi ke masjid lain. Tak mau cari masjid yang sama. Ini kita panggil sebagai fatwa shopping. Kita nak cari fatwa yang membenarkan apa yang kita buat. Pergi jumpa ustaz lain, imam yang lain. Lepas solat sama salam. Lepas salam tanya soalan yang sama. Dan peliknya jawapannya sama. Bila jawapannya sama, saya fikir, ini dua ustaz ada kontak punya kan? Apa pasal dia pun tahu sebut itu 10 golongan yang dilaknat? Waktu itu saya tak tahu apa itu hadis pun. Tak tahu. Tak apa, dah dua, tak puas hati. Ketiga, pergi masjid lain pula. Tanya, jawapannya sama juga tuan-tuan dan puan. Saya fikir ini 3 ustaz lah. Ini semua ada gengnya. Mesti surah bagi tahu ada mu'alaf mau datang tanya ini soalan. Lu orang tak jawab ini macam. Tapi memandangkan saya dah tanya 3 pun bagi jawapan yang sama. Dan mereka semua kata, tak payah berhenti dulu, cari kerja dulu. Saya pula jenis tak sabar. Waktu itulah sabar dalam bab ni. Esoknya saya terus pergi jumpa bos. Bos, nak ada benda cakap. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham konteks waktu itu. Saya dah minta bos saya naikkan gaji dari 1,500 naik ke 1,800. Basic. Berbulan-bulan saya minta, dia tak naikkan. Esok saya jumpa dengan dia, saya kata, "Bos, ada benda mau bincang." Masuk bilik. Masuk. "Bos, saya mau berhenti lah bos." Saya cakap saya mau berhenti je. Dia kata, "Kenapa? Gaji tak cukup ke?" "Saya tambahlah gaji awak jadi 1,800. Syaitan betul. Waktu kita nak berhenti tu, time tu lah dia offer duit 300. Aku dah minta berbulan-bulan dia tak bagi.
Ni aku cakap aku nak berhenti, dia bagi. Setan. Saya kata, bukan bos, bukan pasal duit. Jangan tamak sangat Firdaus. Tak cukup juga ke? Saya naikkan komisen awak. Oh, setan. Tadi tu jin kecil, ini ifrit datang. Saya kata bukan bos, ini pasal agama. Sebab dalam Islam tak boleh minum arak. Okey, tak minum, awak pun tak minum. Okey. Tapi bos, saya juga tak boleh jual iklan arak. Kalau macam tu, awak jangan ambil iklan arak lah. Okey je. Jangan ambil. Awak boleh terus ambil iklan lain. Tapi bos, bukan sahaja iklan arak, tetapi memandangkan dalam majalah ini ada iklan arak, maka saya bersubahat. Saya tak boleh. Dia kata, alah, tak apalah. Saya kata boleh. Melainkan bos buat satu majalah baru yang tak ada iklan arak, saya buat. Saya tetap kerja. Dia kata, tak boleh lah. Kita tak ada resources. Saya kata, tapi bos, saya minta satu je. Saya nak berhenti, tapi jangan berhenti hari ini. Saya mau cari kerja, lepas saya cari kerja, saya bagi you 1 bulan notis, baru berhenti. Okey tak? Alhamdulillah, bos tu bagi. Dan saya dapat kerja yang lebih baik, dengan gaji lebih tinggi. Walaupun asalnya, hakikatnya, saya nak berhenti tu bukan sebab nak gaji lebih tinggi. Bayangkan, saya tak dapat kerja lagi. Saya dah cakap dengan bos saya nak berhenti. Sebab apa? Oh, tak boleh. Ada bini, ada anak. Saya nak bagi bini anak saya makan benda haram ke? Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hijrah fizikal tak wajib, tetapi dia jadi wajib bila mana keadaan di tempat itu tidak mengizinkan kita melakukan dan beramal dengan agama Islam. Ini yang pertama. Allah